Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang untuk membahaskan rang undang-undang Profession Kesihatan Persekutu 2015. Tuan Yang di-Pertua, Profesional Kesihatan Persekutu adalah pengamal yang berbeza dengan doktor, doktor gigi, jururawat dan ahli farmasi. Kumpulan ini membentuk dari 25% sehingga 60% daripada jumlah tenaga kerja penjagaan kesihatan. Mereka melengkapi sistem penjagaan kesihatan dengan memberi pelbagai perkhidmatan diagnostik, teknikal, terapeutik, penjagaan pesakit secara langsung dan pemulihan. Terdapat 46 jenis profesion kesihatan persekutu seperti tersenarai dalam Wikipedia. Tanpa kumpulan sokongan ini, kebanyakan hospital tidak akan dapat berfungsi dan pesakit tidak akan menerima penyiasatan dan rawatan yang betul. Bergantung kepada negara dan sistem penjagaan kesihatan tempatan yang berkaitan, sebahagian daripada profesional ini boleh dikenal pasti untuk dikawal selia. Saya bersetuju dengan Menteri Kesihatan bahawa satu akta memang perlu untuk mengawal selia pekerja-pekerja dalam profesion kesihatan persekutu. Tuan Yang di-Pertua, rang undang-undang ini menyenaraikan 23 jenis profesion kesihatan persekutu dalam jadual kedua untuk dikawal selia. Akan menjadi suatu kesalahan untuk bekerja dalam profesion yang disenaraikan tanpa pendaftaran atau pengakuan pengamal, dan sesiapa yang melanggar peruntukan ini boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Seterusnya, mana-mana orang yang menggaji seseorang yang tidak berdaftar di bawah akta ini boleh apabila disabitkan. Dalam hal seseorang individu didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun dan kedua-duanya. Memang diakui kebaikan kepada pesakit bila mana hanya pekerja kesihatan persekutu yang berkelayakan sahaja diambil bekerja untuk menjaga mereka. Tuan Yang di-Pertua, satu akta yang serupa telah diluluskan di Singapura pada tahun 2011. Walau bagaimanapun, hanya 10 jenis profesion kesihatan persekutu telah diiktiraf dalam jadual pertamanya. Pada masa ini, hanya 3 jenis profesion sahaja adalah tertakluk di bawah akta tersebut, yakni fisioterapi, terapi cara kerja dan terapi pertuturan bahasa. Perkara pertama, merujuk kepada jadual kedua dalam rang undang-undang ini, ahli dietetik dan juga ahli pemakanan kedua-duanya disenaraikan sebagai profesion kesihatan persekutu. Di United Kingdom, Australia dan Amerika Syarikat, hanya ahli dietetik dikawal selia oleh undang-undang diiktiraf dan disahkan. Ini kerana hanya ahli dietetik yang berkelayakan untuk menyediakan terapi pemakanan perubatan atau peruntingan pemakanan klinikal. Seorang ahli dietetik perlu untuk menamakan pengajian peringkat ijazah dalam bidangnya. Ahli pemakanan tidak berkelayakan untuk menyediakan terapi pemakanan perubatan kepada pesakit. Saya rasa ia adalah amat mengelirukan dan sangat berbahaya sekiranya pesakit menganggap ahli pemakanan yang diberi pengakuan kerajaan ini boleh sahaja memberi nasihat klinikal ke atas penyakit mereka. Dalam jadual kedua juga disenaraikan pegawai pendidikan kesihatan dan pegawai penyediaan makanan kurungan penjagaan kesihatan sebagai profesion kesihatan persekutu untuk dikawal selia. Saya tidak pula terjumpa kedua-dua profesion ini tersenarai sebagai profesion kesihatan persekutu di negara-negara lain. Saya ingin tahu mengapa kerajaan memilih untuk mengawal selia kedua-dua bidang ini, tetapi
tidak pula memasukkan mereka yang bekerja dengan bidang kepakaran lebih kritikal seperti pembantu pakar bius dan perfusionis jantung. Bolehkah Menteri sila juga melihat untuk memasukkan juru podiatris dan juru prostetis ke dalam senarai ini di masa hadapan? Saya mencadangkan kepada Menteri untuk bermula dengan bilangan profesion yang lebih kecil dahulu dan menambah profesion-profesion lain pada peringkat kemudiannya. Tuan Yang di-Pertua, perkara kedua, untuk kelayakan pendaftaran pasal 16(a) menetapkan seorang pengamal kesihatan hendaklah seorang warga negara Malaysia. Kampar. Yes, terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kampar. Dibenarkan? Okey. Sebelum Yang Berhormat pergi kepada perkara kedua, saya nak balik kepada perkara pertama yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi. Ya, Kampar boleh duduk. Tadi Yang Berhormat ada menyebut bahawa dalam Wikipedia ada disenaraikan 64 profession yang terlibat dalam kesihatan bersekutu ini. Tetapi dalam RUU ini hanya 23 sahaja yang telah dimasukkan, dan Yang Berhormat juga mencadangkan dari masa ke semasa ditambahkan. Tadi saya ada dengar salah seorang daripada Yang Berhormat tadi yang berbahas mengatakan bahawa perubatan alternatif seperti Ayurveda dan sebagainya juga dimasukkan dalam kategori ini. Apa pandangan Yang Berhormat tentang perkara ini? Sebab saya pun agak setuju dengan Yang Berhormat tadi kerana pada masa ini didapati terdapat lambakan banyak klinik-klinik Ayurveda dan sebagainya muncul di seluruh negara, dan kita tidak tahu sama ada mereka ini betul-betul pakar dalam bidang itu, sama ada mereka mempunyai kelayakan dan sebagainya. Tetapi memang ia menjadi bertumbuh secara banyak di negara kita. Jadi saya rasa perlu ada kawalan dalam perkara ini. Jadi apa pandangan Yang Berhormat sama ada perubatan tradisional ataupun perubatan alternatif ini juga harus dimasukkan dalam kategori ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah. Saya memang bersetuju alternative medicine itu dimasukkan kepada senarai itu. Okey. Seorang bukan warga negara Malaysia boleh memohon untuk mendapatkan pengakuan amalan sementara di bawah pasal 24. Walau bagaimanapun, ini hanya bagi tujuan mengajar, menjalankan penyelidikan atau mengikuti kursus lepasan ijazah dalam bidang kesihatan bersekutu di institusi yang diluluskan oleh majlis dan dia mempunyai kontrak kerja dengan perkhidmatan awam. Saya ingin meminta Menteri untuk mempertimbangkan kes pasangan warga asing rakyat Malaysia dan penduduk tetap. Jika mereka mempunyai kelayakan yang sesuai dan memenuhi kriteria pendaftaran, mereka harus dibenarkan untuk memohon untuk pengakuan sebagai pengamal kesihatan bersekutu. Adalah lebih produktif jika mereka juga dapat menyumbang kemahiran berharga mereka ke negara ini. Tuan Yang di-Pertua, perkara ketiga, mengikut pasal 18(1), pendaftar hendaklah mengeluarkan dari daftar nama dan butir-butir lain pengamal berdaftar golongan A yang sudah meninggal dunia, B yang tidak sempurna akal atau selainnya tidak berupaya menunaikan kewajipannya, dan C yang tidak memohon kepada pendaftar bagi pembaharuan pengakuan amalan bagi tempoh 6 tahun berturut-turut. Tuan Yang di-Pertua, mengikut pasal 19(1), seorang pengamal berdaftar yang namanya telah dipotong daripada daftar di bawah peringkat 18(1), B, C atau D hendaklah dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan pemotongan itu menyerahkan kepada majlis
pengakuan pendaftarannya. Seterusnya, mengikut pasal 19-2, mana-mana pengamal berdaftar yang gagal mematuhi subsection 1 melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disapikan ditenda tidak melebihi RM25,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Saya ingin meminta Menteri menimbang semula keperluan untuk menyerahkan pengakuan ini seperti yang disenaraikan dalam pasal 18-1 B dan C. Jika seseorang yang tidak sempurna akal dan tidak berupaya menunaikan kewajipannya, adakah dia dijangka menyerahkan pengakuan pendaftarannya kepada majlis pengakuan dalam tempoh 14 hari? Orang ini mungkin ada demensia, skizofrenia, sakit mental atau masalah lain. Tetapi orang ini akan ditenda sehingga RM25,000 atau dipenjarakan sehingga 1 tahun atau kedua-duanya. Ini adalah hukuman yang sangat keras. Adakah kita benar-benar ingin memulakan pendakwaan terhadap orang yang tidak sempurna akal dan menjarakan mereka? Begitu juga bagi kes pengamal berdaftar yang tidak memohon kepada pendaftar bagi pembaharuan pengakuan amalan bagi tempoh 6 tahun berturut-turut. Orang ini mungkin telah bersara dan tinggal di tempat lain, kadang-kadang di luar negara. Ini kerap berlaku dengan bersara. Pasangan orang ini mungkin telah meninggal dunia atau mereka tinggal bersama anak-anak mereka kerana kesihatan yang kurang baik. Jadi walaupun berkhidmat dengan setia keseluruhan kehidupan mereka, 6 tahun selepas persaudaraan mereka, kerana tidak menerima pemberitahuan daripada pendaftar dan tidak menyerahkan balik pengakuan pendaftaran dalam tempoh 14 hari kemudiannya, bekas pengamal kesihatan persekutu ini berdepan dengan tuduhan melakukan suatu kesalahan, dan apabila disapikan ditenda tidak melebihi RM25,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Beginikah cara kita membalas budi bekas pengamal kesihatan persekutu ini? Saya berharap Menteri sudi mempertimbangkan mengeluarkan pasal ini dan menghapuskan keperluan bagi kedua-dua kumpulan orang untuk menyerahkan balik pengakuan pendaftaran mereka. Sebagai kesimpulannya, Tuan Yang Dipertua, saya amat menyokong keperluan untuk mengawasi profesion kesihatan persekutu ini. Walau bagaimanapun, 3 perkara saya ingin membawa kepada perhatian Menteri adalah rang undang-undang ini adalah menampau kawal selia terhadap pengamal kesihatan persekutu yang kurang kritikal seperti pegawai penyediaan makanan dan pegawai pendidikan kesihatan. Kedua, akta ini tidak membenarkan pasangan warga asing rakyat Malaysia untuk mendaftar sebagai pengamal kesihatan persekutu. Dan ketiga, akta ini terlalu keras untuk menghukum pengamal kesihatan persekutu yang dipotong pendaftarannya kerana tidak sempurna akal dan mereka yang tidak memperbaharui sijil amalan mereka selama 6 tahun. Saya minta Menteri sila meneliti dan mengkaji semula rang undang-undang ini. Sekian, terima kasih.